Mungkin ibu bapa yang tak hadir di mesyuarat, diorang akan dapat juga kalau kita straight dekat dalam group WhatsApp group tu kan. Tapi cadangan saya, kita akan adakan QR code untuk siapa yang hadir dan sign kedatangan sahaja yang akan dapat risalah ni lah. So itu cadangan saya lah. QR code hanya siapa yang hadir, dan kita akan bagi kod QR code tu, scan dan baru dia akan dapat. Okay, itu merupakan satu cadangan yang saya rasa boleh diterima dan betul bagus. So ada sebarang bantahan tak kalau macam kita laksanakan sedemikian? Bantahan majoriti berapa tadi? 59. Ada sebelum tu ada yang tak bersetuju tak? Tak, mana tahu dia lebih dari 59 kan? So saya anggap benda ni kebanyakannya bersetuju, dan juga berdasarkan okey, dengan Tommy. Kalau saya tak setuju lah, tapi majoriti setuju sebab kalau saya suka untuk mencatat walaupun nampak memang ni tapi kita suka untuk mencatat apa yang perlu sebenarnya. Dia lebih puas kita buka tengok dan berulang kan. Itulah kelebihan dia. Tapi saya menghormati keputusan untuk tidak adakan buku laporan ni okey. Untuk secara kertas lah, saya setuju lah. So, kali ni kita akan bawa kepada perbincangan AJK mesyuarat akan datang lah. Okey, untuk isu yang kedua diterima dengan bahan juga. Okey, yang kedua, untuk mengadakan gotong royong mengemas kelas. Setuju? Cikgu nak mudahkan kerja kita dan cikgu setuju, cikgu? Okey, boleh kita masuk, kita akan bawa dalam syarat PIBG insya-Allah. Satu cadangan yang baik Cik Abizal untuk membolehkan ibu bapa bersama sebenarnya gotong royong ni insya-Allah. Bantulah boleh tengok masuk kelas anak, boleh tahu apa di mana kekurangan yang boleh kita bantu sama-sama insya-Allah. Okey. Okey, seterusnya bagi usul yang keempat, diterima dengan bahan juga. Okey, perkara ini kita akan bawa kepada AJK mesyuarat AJK PIBG seterusnya untuk diperbincangkan. Saya nak bahas lagi tak? Yang nombor 4 ni. Mungkin saya nak dapat lagi lebih jelas. Kita ada WhatsApp group dah kan? Boleh tak Cik Rizal ceritakan lagi sebenarnya bahasan ni? Saya nak nama saya Khairullah, ibu kepada saya. Okey, aplikasi ni dia macam katakan kita ada majlis bincang ilmu yang diadakan. So pihak sekolah akan create satu kod aplikasi. So ibu bapa akan just scan that QR code, dan kita akan post up the question dekat aplikasi tu je. So nanti question tu akan keluar. Maksudnya macam katakan ada setengah ibu bapa yang mungkin segan untuk berbicara secara live kan. So dia just text and then the question akan pop up. Semua soalan tu akan keluar dekat screen. So semua orang boleh nampak. Dan jika ada ibu bapa yang setuju with that question, dia just like that question. Lepas tu question tu akan paling banyak akan berada kat atas lah, top. So ada dua aplikasi lah, which is Pigeon Code and Slido. Ada dua aplikasi yang boleh digunakan.
kita just macam maksudnya soalan tu pihak sekolah akan adakan QR code, dan kita ambil phone, kita just scan that QR code. Lepas tu kita just type dia punya join chat je. Tak, just macam kita just scan QR code je. Event, untuk event. Untuk event. Lepas tu kita akan post the question. Boleh cuba? Betul. Okey, faham, saya faham. Muhammad Lempudan, orang IT kita, admin by IT, mungkin boleh jawab sikit? Cik Muhammad Lempudan? Muhammad Lempudan? Sebab ni akan buat nanti Muhammad Lempudan lah semuanya. Boleh Boleh kita buat Okey, insyaAllah. Saya rasa bagus usul ni sangat bagus. Betul, saya setuju juga. Sebab jadi contohnya kita ada upgrade daripada apa yang kita laksanakan sebelum ni lah. Okey, untuk usul yang seterusnya, usul kelima, yang ini sedap. Cik Izam untuk mengulas sedikit berkenaan usul nombor 5 ni. Cik Izam. Penjelasan apa isu dia? Isu dia adalah meletakkan alas kaki atau sesuatu yang kesat di tangga menuju ke kelas tingkat atas bertujuan untuk mengelakkan pelajar yang menuruni tangga tidak tergelincir ataupun tidak jatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat kepada cadangan yang diberi ini, iaitu agar dapat diletak sesuatu yang kesat di tangga bagi mengelakkan pelajar tergelincir ataupun terjatuh. Jadi tindakan kita yang dah kita buat, kita dah letakkan nozzle di hujung tangga tu. Kita dah letak nozzle tu yang kasar tu, kan, kasar di hujung tangga tu. Tapi tak tahu kalau pengusul yang memberi cadangan ni ada benda lain yang nak diletak lagi. Saya sedia mendengar, kan, saya boleh usahakan yang setakat yang saya dah buat ni lah, kan. Tetapi kalau ada cadangan lain lagi yang untuk boleh kesatkan lagi benda tu, saya nak dengar juga apa benda dia tu. Saya setuju idea ni betul. Memang kita mengambil kira risiko budak terjatuh ataupun tergelincir di hujung tangga tu, kan. Tetapi yang mampu, yang sudah kita buat, ialah kita meletakkan nozzle tu yang saluran yang kasar di hujung tangga tu. Itu yang dah kita buat. Tapi kalau ada lagi cadangan lain, saya nak dengar juga sebelum boleh kita buat putusan sama ada boleh laksana atau tidak. Silakan. Sebab pelajar semua kan pakai stocking, dia tak perlu pakai kasut. Maksud nangga dia akan pakai stocking. So stocking dia ada jenis kain yang licin. So dia bukan dekat bawah, dia dekat anak tangga, setiap anak tangga. Bila dia menurun ataupun biasanya menurun lah. Kalau ada macam ni cadangan dia, kalau ada macam stiker, macam ni kertas basih dan bukan sandpaper, dia pernah lihat lah. Tapi dia letak di setiap ujung anak tangga. Mungkin nanti Rizal bincang dengan saya. Rizal bincang dengan saya kalau kita boleh. Saya setuju, idea dia bagus, iaitu kita pun mengambil kira benda ni. Tapi insyaAllah, sebab saya tak begitu jelas apakah dia benda yang nak dilaksanakan, iaitu saya terfahamkan dengar dia sebut tadi ketapasi. Dia seolah-olah macam benda yang kesat lah, kan. Tapi tak apa, kita akan bincang nanti macam mana benda dia. Kalau boleh, tak ada masalah. Kita tak ada masalah, bukan masalah besar, kita boleh laksanakan. Tapi kalau alas kaki lagi bahaya lah. Alas kaki lagi bahaya sebab dia tak tahu, kadang-kadang dia ingat benda tu. Jadi kita tak dengar juga, tak tahu apa yang lagi kita boleh. Memang ya, tangga tu memang kita buat kita susah hati, kan. Tidak nak kita turun. Betul.
masuk bukan kaki lah. Maksudnya memang yang macam stiker. Okey. Baik, terima kasih. Okey, ada sebarang usul yang tergempar yang dikemukakan, yang ingin dikemukakan oleh Ibu Bapa. Satu usul. Okay, dan jika tiada usul tergempar, jadi untuk mengenai laporan yang ada di tangan Ibu Ayah, okey, saya nak beritahu supaya tadi saya tidak sentuh, tak sempat sentuh tentang hala 7 anak-anak. Ya, hala 7 saya ulang sekali lagi, mungkin yang baru, saya rasa masa hari munajat kecemerlangan tu saya dah beritahu dah. Jadi alhamdulillah saya nak beritahu bahawa lepasan anak-anak di situ ni diterima. Ya, sekiranya keputusannya cemerlang, ada yang sederhana, ya, diterima untuk masuk ke sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah menengah berasrama, KPM atau kluster, ataupun sekolah kerajaan negeri. Jadi saya nak beritahu, maknanya jangan ada benda apa timbul cerita-cerita yang salah, yang tak betul lah, kata tak boleh. Tapi itu SDP saya beritahu awal. Untuk SDP memang kita tak boleh daftar secara online untuk SDP. Ya, SDP itu pasti. Ya, tapi untuk sekolah-sekolah di bawah kerajaan negeri, contohnya ya yang ada smarkel, kita dah umumkan situ ya di muka surat 24. Alhamdulillah pada tahun 2019, tahun 2019 ada yang dapat pergi ke smarkel. Ada yang dapat pergi ke sekolah agama menengah agama Majlis Agama Islam Semamawet. Alhamdulillah dapat pergi ke semester yang cemerlang ya, dengan yang 6A yang 5A ya. Kemudian ada juga yang dapat menerima tawaran untuk mata pelajaran sains Mara Ulul Albab. 2 orang mendapat tawaran tapi tak pergi. Ini saya beritahu ini maksudnya anak-anak sekolah swasta ni daripada Cahaya Umi diterima. Ya, kalau cemerlang keputusannya, insya-Allah ada rezeki untuk mereka pergi ke sekolah tu, insya-Allah. Cuma yang tadi kena usaha banyak. Usahanya mungkin daripada kalau yang sebelah tu saya rasa dia boleh mohon dan ada rezeki, insya-Allah ada. Dan kalau kata tak ada, dia kena buat permohonan rayuan dan sebagainya. Rayuan dapat, yang kedua ketiga dia akan dapat. Cuma saya nak beritahu sekolah-sekolah ini ya, sekolah-sekolah ini memang kita kena, kalau anak yang 4A, 3A tu nak masuk, memang kena turun naik. Saya harap pada ibu ayah untuk turun naik, jangan putus asa. Jangan putus asa kalau sekiranya kita nak, kita berhajat untuk anak-anak kita masuk ke sekolah yang terpilih ni. Ya, walaupun saya tahu ada di kalangan ibu yang tak kisah pun. Dia tak kisah pun anak pergi sekolah mana-mana, dia tak kisah. Dia nak lepas ni pun ada pun dia ada dalam kepala nak hantar anak ke sekolah-sekolah di bawah sekolah swasta yang ada pun, saya sokong. Cuma tadi kepada yang anak-anak yang layak, yang keputusannya melayakkan dia untuk pergi sekolah-sekolah yang terpilih ni, saya sokong. Saya sokong sebab mereka memang layak untuk berada di sekolah-sekolah. Ya? Contohnya di semester tahun 2009 yang untuk 2020, 3 orang anak murid kita pergi ke semester. Jadi kalau saya sebagai guru besar, saya bangga sebab mereka adalah duta Cahaya Umi yang kita hantar, yang kita pergi ke sekolah nak beritahu Cahaya Umi itu wujud. Di Cahaya Umi ni dah baca benda ni semua dah. Sebab anak-anak kita di sini kadang-kadang ada yang sampai di sana dah hafal dah mak surat. Saya nak beritahu, maknanya lepasan Cahaya Umi ni sebenarnya sangat berharga. Ya, walaupun dia tak dapat kursus cemerlang, tapi dia pergi ke sekolah agama, terus ke sekolah biasa swasta sebagainya, dia boleh jadi imam. Dia tahu nak baca, dia boleh hafal mak surat, semua boleh. Dia boleh baca doa dalam program-program di sekolah SMK dan sebagainya. Saya nak beritahu. Ya, jadi maksudnya apa yang anak-anak sekolah Cahaya Umi yang lahir lepasan sekolah kita, insya-Allah dia tidak ada masalah. Jadi saya beritahu awak, tapi result dia bergantung kepada keputusan. Jadi kita pihak sekolah akan sentiasa menyokong dan untuk program kecemerlangan kita akan sentiasa pastikan anak-anak kita kalau boleh dia dapat yang terbaik dalam keputusan UPSR maupun UPSR ini. Okey?
Jadi saya beritahu tentang hala 7 untuk anak-anak supaya tak timbul sebelumnya yang saya kata ada 1 tahun yang berhenti. Yang berhenti ramai, takut tak boleh pergi sekolah mana. Saya tak tahu isu itu sebab apa. Memang betul sebelum ini ada sebenarnya, itu saya kata tadi, duduk di bawah sekolah swasta yang memang inilah cabaran-cabaran saya nak beritahu. Kata tak boleh pergi untuk bersekolah semula di SMK dan sebagainya. Memang sebenarnya benda ni kita pun hairan. Daripada 2008 sebenarnya kita hairan. Kenapa bila anak-anak kita nak belajar, mohon belajar semula ke SMK, dia ada laluan yang dia kena buat kemudian dan sebagainya lah. Kena dah habis sekolah baru anak kita masuk. Ini yang jadi ketakutan. Saya tahu isu ni saya rasa di antaranya yang menjadi ketakutan anak kita tak boleh nak masuk ke sekolah-sekolah SMK untuk belajar kembali. Sebenarnya boleh. Cuma tadi saya tak tahu kenapa di peringkat PPD ada sekatan-sekatan ataupun dibuat pengasingan dan sebagainya. Dan bila kita ajukan benda ini, kita bawa naik, dan alhamdulillah pada tahun lepas ni memang kita bawa ke berjumpa dengan pengarah pendidikan negeri. Benda ni tak boleh buat, sepatutnya mereka tak boleh buat kita. Salah mereka buat kita. Mereka telah menafikan hak untuk anak kita masuk ke sekolah seperti murid-murid yang lain, pelajar-pelajar lain. Jadi alhamdulillah sekarang ni dah tak ada masalah dah boleh masuk terus. Jadi maknanya memang kena, inilah perjuangan kita yang berada di sekolah swasta ni, inilah dia. Sebab ramai orang yang tidak boleh lagi menerima benda tu, tak ada. Dia tidak boleh menerima lagi konsep pendidikan swasta, integrasi ini. Jadi kami yang berada di sekolah ni sekarang kita tengah memperjuangkan. Halo, kita nak beritahu orang, kita nak beritahu kami ada di sini. Kami sekolah Cahaya Umi ni ada yang berkonsep integrasi yang dunia akhirat. Cuma dunia akhirat ada di kawasan Batu Muda ni. Kita nak beritahu. Dan sebenarnya anak murid kita pergi ke sekolah-sekolah mana pun dia pergi, sebenarnya dia adalah somebody. Dia adalah murid yang telah kita beri. Kita dah beri dia pada tahun 1 tahun yang kita dah beri dia macam-macam, kita dah bagi dah. InsyaAllah harapan kita mungkin tak nampak kat sekolah ni. Kalau kita cek kita aduh, kenapa nak lagi. Tapi rupa-rupanya dengar pada mak ayah pergi sekolah, Allahu Akbar. Ni jadi imam ni, terpilih ni jadi ni, saya jadi Allahu Akbar. Jadi maksudnya ada anak kita dapat sesuatu walaupun dia tak pergi ke sekolah-sekolah yang terpilih, yang kita hajat tu, yang kita nak tu. InsyaAllah dia lahir dan dia pergi, insyaAllah dia akan pergi, akan dapat rezeki-rezeki di luar sana yang kita tak jangka ke mana dia akan pergi sampai, insyaAllah. Cuma yang saya nak kita maklum benda ni ialah, yang perlu kita pastilah kita tahu bahawa perjalanan mereka masih jauh. Saya tak mahu keputusan UPSR itu sebagai pengukur untuk kita katakan anak kita tak pandai, anak kita sekolah tak bagi yang terbaik atau sebagainya. Saya tak mahu. Sebab belum lagi menentukan kejayaan dia. SPM pun belum lagi tentu. Hari ini kita telah dikongsikan berbagai artikel dan berbagai pandangan di dalam media sosial, di mana profesor, doktor-doktor yang ada yang bermula dengan gagal, bermula dengan tiada A, 1A, 2A, tapi mereka jadi sampai dia. Hari ini mereka jadi seorang doktor dan sebagainya. Maksudnya apa? Ini sebenarnya membuka mata kita bahawa sebenarnya UPSR bukan penentu bahawa menentukan anak kita pandai, tak pandai, anak kita gagal. No, belum lagi. Tapi kita sama-sama, kami di pihak sekolah kita akan berusaha sebenarnya. Tapi ibu ayah kena tahu juga di mana anak-anak dah bersedia. Bersedia maksud saya ialah, kalau lepas UPSR ni ke mana anak-anak saya? Dah nampak dah dengan pencapaian di sekolah, peperiksaan PKSR 1, PKSR, kita dah tahu dah pattern anak kita ni sebenarnya cemerlang atau yang sederhana ataupun sudah lemah sebagainya, supaya kita bersedia begitu. Bukan saya takut untuk menerima nak katakan sekolah tak. Saya kadang-kadang sayang, saya rasa sedih bila kita meletakkan bahawa anak-anak kita tak pandai, anak-anak kita tak berjaya. Itu sama. Saya harap sangat benda-benda dah jadi, sepatutnya kita dah, benda ni kita dah jelas dah bahawa anak-anak kita tidak dia boleh dinilai terlalu awal mereka pandai ataupun tak pandai dengan UPSR. Okey, jadi itulah sikit saya tutup untuk perjalanan sepanjang mesyuarat agung ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Dan saya sebenarnya pihak sekolah, saya rasa Cik Izam pada cakap apa, tak sah tak mendengar Cik Izam punya suara. Kalau anda ada apa-apa perkongsiannya, sebenarnya pihak pengurusan Cahaya Umi tentang perjalanan sekolah sebab saya banyak kepada perjalanan sekolah, operasi sekolah, kepada pembangunan. Sebenarnya kita beri pada semua lembaga pengelola yang ada untuk menjalankan, melaksanakan tugas masing-masing. Jadi Cik Izam ini banyak dari segi pembangunan sekolah.
Saya beritahu apa penyelenggaraan di mana yang ada rosak, penambahbaikan yang perlu buat. Ini Cik Izam lah yang selalu ada di sekolah. Saya dah beritahu Cik Izam ni, dia sentiasa apa yang ada sekejap ada masalah sekolah, dia datang dah. Dia dah ada dah kat sekolah, nak tahu apa masalah yang berlaku kat sekolah. Jadi saya, adakah Cik Izam ni dibayar? Adakah dia datang dibayar? Tak. Saya nak beritahu lembaga pengelola yang ada bersama kami di sekolah, yang berada di belakang kami, mereka-mereka yang bekerja secara suka dan rela, secara suka dan rela, walaupun namanya adalah lembaga pengarah. Mereka tak ada apa-apa pun allowance ataupun apa-apa pembayaran yang kita pihak sekolah beri. Mereka datang secara suka dan rela nak bantu sekolah ni. Seperti saya beritahu tadi, mereka ada sebahagian daripada mak ayah yang ada suatu ketika dulu, dan mereka nak beri juga kat sekolah ni. Mereka nak beri sesuatu kat sekolah ni. That's why dia duduk dekat lembaga pengelola supaya boleh nampak lagi, boleh tengok lagi sekolah, boleh bantu lagi sekolah. Dan yang pentingnya ialah kita semua ialah mendoakan sekolah ni. Doakan sekolah ni, saya cari dia boleh terus bertahan. Setiap hari saya mohon doa mak ayah supaya tidak ada apa-apa benda yang berlaku. Sebab kita ni sebenarnya, perjalanan saya nak beritahu tentang pendaftaran sekolah, sebenarnya kita melalui liku-liku yang Allah, kadang-kadang nak kongsikan dengan mak ayah, kadang-kadang Allah nak cakap, tapi ada pertolongan Allah tu ada. Kadang-kadang kita benda, bila kita diuji, kita tambah kuat, insya-Allah. Lebih lagi dengan kehadiran mak ayah yang percayakan kita, bagi semangat kat kita, yang menyumbang tak kira daripada sumbangan apa. Ada yang menyumbang secara tetap, ada yang sumbang bulan bagi kat saya, tetap bagi kat saya. Rasa sangat-sangat terharu. Maksudnya bersama dan tahu apa masalah di sekolah. Adakah sekolah kaya? No. Saya kata atas kertas tak mampu untuk menjalankan operasi sekolah, tak mampu dengan pendapatan yang ada. Tapi di mana datangnya rezeki itu? No. Ibu ayah bawa rezeki tu. Ibu ayah yang bawa rezeki kepada sekolah ini. Anak-anak ibu ayah yang ada mendoakan. Kami ni tumpang doa mereka. Anak-anak yang ibu ayah ada kat sekolah ni confirm ahli syurga sebenarnya. Sebab tu bila mereka doa, kita kena ambil. Confirm ahli syurga. Sebab tu saya kata terima kasih beri anak-anak untuk sama, untuk beri kami didik mereka. Dan insya-Allah doakan kami kuat, doakan kami sihat untuk terus mendidik anak-anak ibu ayah semua, insya-Allah menjadi orang yang beriman, yang bertakwa. Itulah harapan kita. Di samping mereka kalau cemerlang tu, kita sokong dia untuk terus cemerlang. Dia boleh belajar, kita akan sokong dia untuk pergi belajar. Jadi saya harap pada ibu ayah masuk kena ambil tahu sumbangan-sumbangan yang saya kata, macam contohnya modul 1, 2, 3 penggunaan audio visual. Saya beritahu bila nak pasang dia untuk 2 kelas setiap tahun 2 tu dia memakan lebih kurang berapa? 10,000 Cik Izam, lebih kurang. Saya nak beritahu daripada tahun lepas naik tahun 2 masih lagi tidak ada apa-apa. Tak apa, kami telah insya-Allah ada rezeki Allah bagi dah kan, nak bantu untuk adakan AV tu dalam setiap kelas. Tahun ini Cik Izam kata macam mana ni? Saya kata tak apa, kita tengok mana yang boleh dulu. Janji tahun modul ni nak laksana saja, kita buat lagi. Sebenarnya duit tu Allah, apa saya nak cakap. Tapi Alhamdulillah anak-anak melalui dah seronok dah. Mahu masuk tahun 3 dah ada dah AG dah dalam masing-masing. Mana cikgu-cikgu kita dah boleh berkreatif dengan semua. Adik-adik lebih kreatif sebenarnya, dan berkongsi dengan anak-anak dengan berbagai-bagai pengongsian yang ada di dalam internet. Jadi itu yang kita nak sebenarnya, supaya pembelajaran lebih menarik. Sekarang ada 21 lagi anak-anak kita memerlukan didedahkan, dikongsikan dengan benda-benda yang begini. So saya harap pada ibu ayah sentiasa meletakkan sangka yang baik pada kami di Barisan Pentadbiran Sekolah, di Barisan Pengurusan Sekolah Pengelola. InsyaAllah kita sentiasa mengalukan ibu ayah dengan pandangan-pandangan yang memilih kita, insyaAllah. Jadi terima kasih. Mohon sekali lagi doakan kami semua untuk terus kuat dalam perjuangan ini, dalam jihad pendidikan ini, insyaAllah terus istiqamah, insyaAllah. Dan yang penting anak-anak dapat dididik dengan sempurna, insyaAllah. Kami doa moga anak-anak ini boleh didik, dilembutkan hati untuk didik mereka. Itulah doa kita. Kami guru-guru, satu hati satu langkah untuk mendidik, dan anak-anak dilembutkan hati untuk dididik. Jadi itulah harapan kita semua. Jadi terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengan terakhirnya ucapan daripada Tuan Pengetua tadi. Ini saya selaku YDP PBG sesi 2020-2022 bersama dengan JK baru
PIBG dengan ini ingin melengkapkan lagi terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan dan menangguhkan mesyuarat kita pada tahun yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ini majlis ditahukkan. Kita akhiri majlis dengan tasbih, kafarah dan surah Al-An'am. Tong sampah di belakang ya. Ada yang nak buang apa-apa, ada tong sampah di belakang ya. Ustaz Zainul pesan. Ada makanan nak buang tu ya. Atas ni. Dia dulu dia kata dia nak buat, tapi dia tak nak beli. Dia tak nak beli. Kalau Ustaz nak lebih sampai semua tak dapat. Ha? Puan Zati, Puan Zuraida, Farol Zaid, Ro. Countdown.